استغفر الله العظيم الذي لا اله الا انت خلقتني وانا منك اعوذ بك من شر ما صنعت وبرك بنعمتك علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang penuh barakah ni, Allah pilih kita lagi sekali untuk duduk dalam suasana ketaatan. Yakni kita duduk dalam majlis zikrullah, majlis ilmu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala alaih, tak ada satu yang lebih utama setelah kefarduan itu, selepasnya itu adalah menuntut ilmu. Dan kata Nabi SAW, barang siapa yang Allah nak berikan dia itu kebaikan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu hafiddin, maka Allah akan berikan dia kefahaman di dalam agama. Dalam pecahan pada perbincangan kefahaman di dalam agama itu, boleh kita pecah pada dua bahagian. Yang pertama, inna dina indallahil Islam. Kefahaman kita pada agama kita sendiri, yakni Islam, dalam kita nak menterjemahkan segala apa yang telah ditaklifkan kepada kita sebagai hamba. Yang mana ulama pecahkan kepada tiga pecahan besar dari hadis Jibril AS kepada Nabi Muhammad SAW. Mana dipecahkan pada pertama pada usul tauhid, akidah. Yang kedua pada akhlak, ini tasawuf. Yang ketiga pecahan pada syariat, manhaj, yakni fiqh mazhab. Maka ia menjadi kefahaman. Bila Allah nak bagi kebaikan, Allah bagi kita faham dalam tiga tuntutan fardu ain ini. Dan ada juga pecahan, satu lagi pecahan agama yang dibincangkan oleh para ulama itu adalah kehidupan, the way of life. Hidup dalam menterjemahkan segala suruhan agama. Kadang mungkin kita dah belajar tentang Allah, tauhid, akidah semua, percaya pada hari akhirat. Kita orang beriman wajib percaya. Tapi dalam kehidupan kita tak faham nak terjemahkan. Kita seakan-akan terpisah. Kita tahu syurga neraka ada. Kita tahu perangai yang akan membawa kepada ahlun nar, yakni ahli neraka. Perangai yang perlu ada pada ahlul jannah, ahli syurga.
Dia kena jadi ahli dulu, nak kita ada perangai dia dulu. Bagai contoh sifat iri, dengki, hasad, mengadu domba, membuka aib, itu perangai ahlun nar. Marah-marah. Tapi kita tak merasakan bahawa ini tak faham. Tahu tapi tak faham. Kita tahu api ada tapi tak faham apa kesan api yang boleh buat pada diri kita. Kita tak faham. Sehinggalah kita melalui satu peristiwa yang mana kita terbakar mungkin, atau kita berada dalam keadaan yang memang kesan api itu ada dalam hidup kita. Nah, maka kefahaman di dalam kehidupan juga tuntutan yang sekalian. Kerana kefahaman yang salah dalam kehidupan akan menyebabkan beragamanya kita itu boleh jadi rosak. Hari ini bukannya orang tak tahu tentang surga neraka, semua tahu. Dah Islam bukan dia sehari dua, 1400 tahun lebih dah kita. Dan perbincangannya bukannya hari ini Nabi Muhammad SAW ni Khatamul Anbiya. Risalah kebenaran, risalah tauhid daripada Nabi Adam AS lagi. Kalau ikutkan tahun, tarikh daripada Nabi Adam AS sehingga kita hari ini mencecah 6,000, 5,000 tahun lebih. Tapi kenapa kemelut di dalam hidup kita ni masih berlaku? Sedangkan kita telah pun beragama. Sudah pasti orang beragama yang disebut agama definisi terujuk pada inna dina indallahil Islam. Sebab definisi pada agama ni dia sebenarnya kalau pergi tarik agama dia luas. Agama tu saja dia luas sebenarnya. Luas. Apa-apa kepercayaan boleh dijadikan sebab agama. Tapi di mana agama yang benar? Dalam banyak itu, di manakah yang dinamakan dinul haq, agama yang benar? Itulah inna dina indallahil Islam. Sebab apa Islam tu benar? Sebab dia selamat. Dia membuatkan penganutnya boleh menjalani kehidupan yang tak pasti ni dengan selamat. Kita bawa kereta, kita tak buat tamsilan. Kita tak tahu apa jadi kat depan. Kita dah beri 10 pilihan kereta. Maka kereta yang paling selamat, itulah kereta yang paling akan kita rasa secure, bawa, relax. Walaupun depan tak tahu apa jadi. Dengan sistem absorbernya, dengan sistem boleh baca jarak kereta, dengan sistem boleh brake sendiri, dengan sistemnya ada emergency, apa brake, lepas tu sistem boleh pandu, macam-macam sistem adalah, dengan airbagnya, dengan ininya, komplit. Walaupun perjalanan kita tu panjang, jauh, tetapi kerana dia mempunyai ciri-ciri keselamatan yang tinggi, walaupun perjalanan itu tidak pasti, tapi memberikan kita kesejahteraan. Macam juga kita naik flight. Terapung tu Mas lihat. Elok berdengkul, tidur nak pergi umrah 8 jam. Tahu-tahu dia nak mikot dah. Nak mikot dah kata. 8 jam tu 7 jam 50 minit tidur saja. Itu pun kejut tu tak nak makan. Kalau tak ada makan tidur terus. Kenapa boleh selamat? Sebab aircraft ni penuh dengan ciri-ciri keselamatan. Kalau di lambung mana besi macam itu, pandai-pandai lah untuk sampai tak sampai kita tak tahulah. Jenuh kita. Tobat lahum tak naik. Kita hari ini boleh hidup dengan selamat ni. Walaupun dunia ni tak pasti. Dunia tak pasti. Barang perkara yang boleh jadi susah, barang perkara yang boleh jadi senang. Barang perkara yang boleh kita menyebabkan kita sihat, boleh menjadikan kita sakit. Kami orang kadang-kadang melihat dunia ni barang pasti. Barang tak pasti. Sebab tu apabila dia tidak hidup dengan yang benar, maka banyak bergaduh. Dengan suami isteri bergaduh. Tak pasti. Abang sayang saya tak? Sayang saya tak? Itu tak pasti. Persoalan-persoalan keraguan timbul. Bila dapat tahu perangai jahat suami ataupun jahat isteri, mula ada keraguan ke depan nanti, bolehkah kau bahagia? Benda-benda itu dia akan jadi tak pasti. Walaupun dia setia perangai, tak ada perangai, bergaluh, dia elok baiknya, tak pasti juga pokok ada orang yang suka kat lelaki aku ke. Sebab suami aku ni baik sangat.
Barang tak pasti. Bila hidup berada dalam ketidakpastian dan dia bersandar kepada perkara tak pasti, itulah datang penyakit hati. Tak yakin. Nak yakin atas apa? Nak yakin atas apa hidup? Tak ada. Kita sangkakan isteri kita tu baik, rupanya buat-buat baik. Itu saja. Dia boleh berubah perangai bila-bila masa sebab dia tak tahu buruk kita. Cuba kau dapat tahu buruk kita depan mata, tak menjongkit dia. Sebab guna bahasa-bahasa senang. Bahasa-bahasanya memang realiti. Tak terangkat dia. Terangkat, tak pasti. Dia baik tu sebab tak tahu benda buruk. Cuba tahu benda buruk. Bolehkah dia maintain baik? Wallahualam. Maka dia baik bukan sebab kita dia baik, sebab dia tak tahu benda buruk. Kalau dia tahu benda buruk, habis. Yang betul baik, yang betul-betul baik Allah. Allah tahu buruk kita. Allah tahu. Allah tahu apa kita nak buat esok, lusa, tulah. Allah tahu. Tapi baiknya Allah tetap berikan kita kenikmatan. Boleh lagi makan, boleh lagi merasai kenikmatan. Sebab itu dalam surah Al-Qasas ayat 77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada hamba-hambaku sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu. Ramai manusia tak pasti hidup dia. Ni saya baik ni sebab apa? Sebab abang baik. Kalau abang jahat, 10 kali jahat, saya macam buat makan. Tengah elok bagi makanan, elok sekali tahu buruk kita, berubah muka, berubah. Berubah. Tetapi illa kecuali mereka yang duduk di dalam perkara yang pasti. Macam tadi kereta aircraft di luar tu penuh dengan ketakpastian. Ributnya apanya dengan jalan tak sekatanya. Pakai kereta roros, tak risau lubang-lubang. Dia redah je. Walaupun exobernya mahal, tapi redah dia tu tak terasa gegaran di dalam. Sebab suspension dia itu, kereta tak terangkat, tayar dia terangkat. Jadi tak risau dia langgar lubang ke apa. Dia langgar, nak pula dia banyak duit. Kukor dah exober ni. Apa aku risau? Nampak? Ikram. Macam tu genji tu, kita pun relax. Sebab apa? Kita tahu. Nah, begitulah kehidupan yang bersandar kepada yang benar. Dan Allah nak bagi kefahaman dia. Orang yang faham nanti dia dapat kebenaran, maka berlakulah apa saja perkara yang tak pasti. Perangai anak dia berubah, perangai isteri dia berubah, perangai suami berubah. Dia tidak berubah. Ni kita masuk dalam bab mengenali diri malam. Nak tak berubah tu susah. Sebab ramai manusia minta maaf, hati-hati kerana kebanyakannya nanti bermuka-muka. Kalau bermuka-muka dengan manusia tak apa lagi, bermuka-muka dengan Allah. Ini kita takut mas sekalian. Allah bagi barang baik, elok senyum. Allah bagi barang buruk, muncung dia gaduh marah. Sedangkan Allah nak uji, wa ilaina turja'un, kembali kepada aku ke tidak? Nah, jemaah yang muliakan Allah SWT. Sebab tu apabila Allah nak pilih seseorang itu kebaikan, dua-dua dia akan dapat kefahaman. Pertama pada agamanya ini Islam, dan yang kedua pada kehidupannya, kehidupan beragama Islam. Dan kedua-duanya ini berjalan seiringan. Seperti sayap burung yang dua-duanya berfungsi untuk terbang. Jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan ini telah kita bincangkan. Di sinilah kita perhalusi dalam perbahasan hakikat kehidupan. Kita nak kaji tentang kehidupan ini agar kita dapat kefahaman supaya kita dapat melalui kehidupan yang tak pasti ini dengan kepastian. Diulang sekali. Supaya kita dapat melalui kehidupan yang tak pasti ini dengan penuh kepastian. Apa yang pasti? Kita tahu dengan ilmu yang benar. Contoh dalam hidup ada susah dan senang. Kita pasti dah ada susah dan senang. Yang tak pastinya susah dan senang tadi. Tapi kita dah dapat satu ilmu bahawa pasti dah ada susah senang. Kita sedang senang sekarang, pasti lepas ni susah. Jadi kita bersiap sedia. Kita tak mengamuk, kita tak marah.
Kita tahu manusia ni berubah-ubah sifatnya. Lalu kita pasti dah. Maka apabila sifat manusia berubah-ubah, kita tahu dengan siapa yang kita nak minta ketetapan. Kita meniaga, contoh lagi, kita meniaga kejap sana, kejap sini, kejap sinun. Kita duk risau dia. Lalu sekali, tak boleh jadi macam ni. Kat mana kita nak dapat ketetapan? Maka kita jumpa autoriti. Kita jumpa pihak yang berkuasa, pihak yang berwajib, berikan license. Maka bila dapat kita kebenaran, maka kita pun tenang berniaga di mana-mana saja. Begitulah kehidupan maksudnya. Dah tahu akan ada perubahan pada perangai. Dah tahu kita pun boleh ubah pada masa. Maka kita pun nak minta ketetapan. Wasabbit aqdamakum. Ya Allah, tetapkan pendirian. Tetapkan hati. Setara iblis yang berkawan dengan malaikat pun boleh berubah menjadi sejahat-jahat makhluk. Ini kan kita, malaikat pun tak jumpa. Tak tahulah ada tuan-tuan nampak malaikat. Ada Ustaz, mana? Isteri saya macam malaikat Ustaz. Oh, itu isteri macam. Macam jelah, malaikat sungguh tak jumpa. Nabi je. Level-level Nabi Rasul boleh nampak. Manusia mengaku Nabi, pelik, dia tangkap. Macam mana cara sesat terus? Kita yang dikelilingi dengan manusia yang berubah-ubah sifat dan sikap, maka sudah pasti kita senang juga untuk berubah. Kalau kita tidak mengenali diri kita. Sebab itu kita telah bincangkan sebelum ini, sebelum masuk dalam bab mengenal diri. Kenapa ada perbincangan mengenal diri? Sebab dalam kehidupan yang akan beraksi dalam hidup ni diri kita lah, bukan diri orang. Kadang-kadang kita sibuk tengok orang, takut dengan kesalahan orang. Walhan yang ditanya kesalahan kita, kan kesalahan orang. Ustaz, saya ni berkawan dengan orang, ya Allah jahatnya. Jahatnya lah. Apa saya nak buat? Fikirkan jahat orang. Fikirkan apa yang kita kena buat. Adakah kita buat jahat yang sama? Jadi masalah lah, itu je lah. Allah takkan tanya dosa orang. Kadang-kadang para isteri takut dengan dosa suami. Risau. Saya risau dengan dosa suami. Tak ditanya pun. Risau tu sebab geram. Tak ada security. Sebab apa kan kalau suami dia jahat, jadi perangai jahat dia itu siapa nak terima? Dia nak dapat suami yang baik supaya suami boleh terima perangai jahat dia. Ni satu bahasa kan. Tapi ni orang yang tak duduk pada bahasan agama lah ya. Saya cerita ni yang umum. Dia risau dengan jahat suami. Walau tak ditanya. Yang ditanya kejahatan kita pada orang, bukan kejahatan orang pada kita. Malah kejahatan orang pada kita, kalau jatuh kita dizalimi, angkat tangan, ya Allah masukkan ke syurga. Sebab apa? Dosa orang yang dizalimi makbul. Ini aku kena zalim ni, aku kena zalimi ni. Cek dulu, betulkah saya dizalimi? Tanya Ustaz, Ustaz saya ni dizalimi ke? Oh sungguh dah anda dizalimi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini maksudnya sekarang doa saya tengah makbul. Kita kalau doa makbul, kita jatuhkanlah dia. Tengoklah dia melingkup. Rugi. Orang kalau dah doa makbul, angkat tangan, ya Allah masukkan aku dalam syurga-Mu tanpa hisab. Senang cerita. Apa rugi orang zalim kata kita? Cuba cakap. Tak rugi. Ruginya bila kita tak ambil peluang atas fadilat daripada perkara yang berlaku. Rugi. Manusia kena tipu dengan hidup. Sebab dia tak ngaji, dia tak faham tentang kehidupan. Dia mungkin faham tentang agama Islam tadi. Mari kehidupan bukan dua belah. Duk tengok orang lagi belajar hukum, sibuk menghukum. Lepas tu belajar hukum, dia fahamlah hukum dan dia tahulah macam mana nak mengendalikan hukum. Ni ada orang belajar buat hukum, sibuk hukum orang. Itu nama tak belajar tentang kehidupan. Allah datangkan orang yang jahat, Allah datangkan orang yang baik. Apa tujuannya? Supaya yang baik menasihati yang jahat. Bukan yang baik tu hukum yang jahat. Maknanya yang baik tu tak baik, jahat juga. Itu kelima. Allah datangkan satu pihak buruk, satu pihak baik. Seorang isteri yang baik, seorang suami yang buruk. Tujuannya apa? Untuk bergaduh.
Kan? Kalau kita fikir, apa bergaduh ni? Sebab tak buat kerja. Kalaulah kita ni baik, mesti kita akan membaikkan orang. Tapi sebab rupanya dua-dua buruk perangai, ke bergaduh. Nak sibuk, nak memburukkan. Kalau betul dia baik, maka mesti ikut tarik nubuah. Dia memikirkan, macam mana nak baikkan suami aku? Yang pertama, kalaulah aku ni isteri solehah, doa makbul, angkat tangan. Tapi tak kenal diri. Tak kenal diri. Macam mana nak kenal diri? Nah, kena ada ilmu lah dalam kehidupan. Maka kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam tafsir Al-Alusi, anda menyangka bahawa anda adalah jirim yang kecil. Jirim. Komposisi ni daging-daging kita ni, kalau tengok dalam mikroskop dia akan jadi nampak molekul-molekul jirim. Kita ingat kita ni jirim yang kecil. Sedangkan dalam diri anda terdapat alam yang besar. Kita sibuk melihat diri yang kecil, tersepit kita dengan keadaan kebendaan. Walhal pada diri yang kecil itu ada alam yang besar. Alam apakah itu? Itulah alam roh. Sebab tu cuba tengok. Orang kan, dia gaduh dengan seorang. Ada yang bergaduh dengan seluruh rakyat Malaysia. Ada. Melainkan dia pemimpin negara lah. Tapi dia gaduh dengan seorang, dia melibatkan satu Malaysia. Itu boleh, itu ada. Heboh Facebook, pam. Padahal dia gaduh lelaki bini ya. Berdua tu puasan. Elok-elok dalam rumah, dan lebih spesifik dalam bilik. Tapi dia cerita keluar sikit kat rumah, keluar sikit kat Facebook. Habis semua, masuk wartawan. Habis. CNN pun masuk. Sebab apa? Sebab dalam diri manusia ada alam yang besar. Walaupun dia bergaduh, bermasalah dengan seorang, nak pula seorang tu ada rohnya, ada tanggungjawab. Sebagai contoh, isteri. Pandang kat perempuan tak? Isteri hidup dia suami. Kalau dia masalah dengan suami, walaupun dia ada semuanya ada kat dunia ni, percayalah dia ada masalah semuanya. Transferlah share 100% pun. Macam viral. Kau transferlah share 100% pun. Walaupun niat asal nak jadi Sayyidatina Khadijah. Sekali diduakan, tercedok kawan. Kerana apa orang perempuan? Kerana dirinya dari lelaki. Kita orang lelaki, kalau dengan masalah dengan isteri, orang lelaki tak masalah. Lepas tu rugi cik masalah orang perempuan, cik masalah dengan lelaki. Dia buat sendiri, kau tengok kanan dia. Buat bebel lah, zorah saya keluar. Umak. Dia buat tak tahu ke? Yang perempuan ni geramnya. Orang lelaki ada apa kisah? Dia buat bela dia gitu lah. Sebab apa? Sebab masalah lelaki bukan dengan isteri. Masalah lelaki dengan mak dia. The moment dia buat masalah dengan mak dia, roh ni, saya cerita roh, dia bermasalah dengan seluruh hidup. Sebab apa? Sebab lelaki dilahirkan dari seorang ibu. Nak lagi mana? Orang perempuan dijadikan dari lelaki. Kedua-dua kedudukan ini martabatnya taat dan derhaka. Kenapa boleh sampai tahap ada derhaka? Kerana satu perkara yang takkan boleh dinilai, dibayar dengan apa-apa pun, iaitu kelahiran dan kejadian. Pada wanita kejadian, pada lelaki kelahiran. Lelaki nak tunjuk action pada isteri tak boleh. Sebab isteri juga ibu bagi anak. Maka dia ingat ibu, teringat mak kita. Lelaki yang mengapa-apakan isteri, bermakna dia tak ingat jasa ibu.
Sebab tu tak boleh buat sembarang-sembarang tak isteri ni. Dia ibu, mak kepada anak kita. Sebab tu tak payah nak buat sweet-sweet pun tak payah. Ada dengan mak kita orang lelaki buat sweet-sweet. Boleh kira lah anak lelaki yang sweet-sweet itu pun jadi melepek. Kita yang tegak gitu dia pun orang lelaki. Dan mak kita tahu, anak jantan. Tegak dia. Memang anak jantan. Ini betul lah. Kalau dia meseleseh kita pun melempang lah dengan mak kita. Kau dia faham meseleseh dengan mak. Kau pergi. Lu meseleseh. Anak pula dah berjanggut kan. Kau pergi. Pak kata Imam Syafi'i rahimahullah, kau jangan balik. Jumpa kat syurga. Bayang. Sampai tahap macam tu. Ni dah kita anak bila nak balik Allah. Tak payahlah mak-mak begitu. Lagi anak lagi kau tak jadi alim, jangan balik. Tu dia. Alamak. Ganas tu mak aku. Ya. Orang lagi. Tapi kerana kita kenal diri kita dalam ada alam yang besar, sebab tu jaga dua orang ni je. Orang perempuan dia buatlah sukarelawan. Sukarelawan dengan berjuta orang kat luar. Balik rumah tak keruan, tak jadi apa. Balik rumah tak suka lera, tak rela kat luar masakkan untuk orang, basuh pinggan untuk orang, bagi untuk orang. Balik rumah, abang lah yang kena buat semua ni. Yang kau kat luar tu buat untuk siapa pula? Yang kau dekat luar tu boleh berkhidmat untuk orang tu untuk apa pula? Dia hanya berkhidmat dengan seorang ni je, lelaki manusia yang ada kat atas muka bumi ni seorang je. Dan yang seorang ni pula yang dia sayang. Ada kahwin dengan orang benci, lepas tu benci ada lah. Itu standard. Itu perangai dia panggil. Tak ada lagi. Jumpa Qadi, saya dah jumpa pasangan saya. Ni betul nama ni sekian. Sebelum nak akan nikah saya sebenarnya benci dengan pasangan saya ni. Qadi pun pening. Kamu benci dengan isteri, pakai isteri kamu. Saya benci betul ni. Kalau macam biar saya lah ambil alih. Tu Qadi ambil alih lah. Kalau nak bercerai pun dekat mahkamah, tak ada lagi lah jumpa kes. Ya Arif, saya sebenarnya sayang sungguh dengan isteri saya, jadi saya nak buat keputusan bercerai. Ya Arif kata, gila ke apa? Dia mesti ada syikak dia. Syikak yang tak ada persetujuan, persepahaman. Sebab tu minta maaf juga. Pergilah mana-mana mahkamah. Sebelum nak cerai, satu soalan hakim akan tanya. Ada bersama tak? Ada kes, dia nak cerai pagi ni, malam dia bersama. Kena balik. Hakim suruh balik. Tak jadi. Walaupun bersama, saya tak rela. Tak ada, balik. Kita berkhidmat dengan orang yang kita sayang. Sayang tu siapa bagi? Ni kata kena belajar ni alam. Sama dengan kita lelaki, kita boleh dapat semua, dapat isteri kita yang duk puji melangitkan kedang tu, kadang-kadang lupa puji mak. Suami ni tu satu hal. Minta maaf, mudah-mudahan yang mengaji tak gitu. Dia kalau puji tu dengan isteri, 3 hari 3 malam tak habis cerita. Tapi kalau nak cerita pasal mak, menung je. Berkerut kalau ni. Tak ada. Anniversary dia cerita pasal isteri. Bumbang. Lepas anniversary ke suami isteri, cerita pasal mak lah. Kalau mak tak lahirkan aku, tak kahwin kita. Itu orang lelaki. Kenapa orang perempuan kena berat dengan lelaki? Ini pun satu benda. Kalau kita mati, kalau kita ada anak perempuan, yang wali nanti, pak kita atuk. Sebelum nak pergi ke anak lelaki, pergi ke pakcik, dia kena berat dengan belah lelaki. Sebab memang dari diri dia lelaki. Lepas tu jangan buat gaduh, jangan buat kalut. Abang kena pilih, nak mak saya ke mak abang. Jangan kalut gitu. Jangan buat benda kalut macam ni. Memang dua-dua mak kita hormati, tapi barang perlu kita ingat, kalau tak ada mak kamu melahirkan abang, mak abang dan abang, saya pun tak dapat kahwin dengan abang. Kita tak boleh.
Walaupun ada ayat dia, kalau mak saya tak lahirkan, memanglah. Tapi ceritanya, kalau lahir saja, kalau tak ada lagi, apa jadi? Jenuh itu. Dan kalau tak ada laki, tak ada perempuan. Begitu macam telur dengan ayam ni kan. Telur dulu ke ayam dulu? Pening nak jawab kan. Telur dulu ke ayam dulu? Telur dulu ke ayam dulu? Jawab. Telur dululah. Sebab apa Ustaz? Sebab sebut telur dulu. Ayam dulu ke telur dulu? Ayam dululah. Sebab apa? Sebut ayam dulu. Itu cara jawab dia. Tengok mana yang kita sebut. Baik, iman sekalian. Jadi bila kita lihat bahawa diri ini ada dalam diri kita ada alam yang lebih besar. Kata-kata hikmah yang dinukil oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tersebut ada satu kata kunci yang cuba disampaikan kepada diri kepada kita bahawa perkara yang hendak ditumpukan pada alam ini adalah diri manusia itu sendiri. Pada alam ini adalah diri manusia. Alam diri bagian. Baik. Ia memberikan arti bahawa sekiranya kita memahami diri ini, maka pelbagai hikmah dan pengajaran yang dapat kita pelajari dan hayati untuk melalui sebuah kehidupan yang penuh dengan cabaran. Apa cabaran tadi? Tak pasti tadi. Jadi tengok tamsilan. Kita nak berjalan dengan perjalanan yang jauh, balik kampung ke mana ke kan. Kita ni tak boleh nak jaga semua benda. Yang kita boleh jaga kenderaan kita di kita tu kan. Kalau kita boleh siapkan perjalanan kenderaan yang elok, semua elok, maka insya-Allah kita boleh melalui perjalanan yang penuh dengan cabaran tu. Begitulah juga apabila kita faham apa yang paling penting dalam hidup ni yang nak melalui setiap stage perjalanan tu, setiap liku-liku itu diri kita. Kalau kita dapat kefahaman itu, Allah bagi apa yang kita faham tentang diri kita, maka kita akan insya-Allah mampu melalui segala cabaran yang kita temui. Tak perlu tahu pasal orang. Tak perlu. Kerana diri kita berluah, kita tak tahu. Nak tahu orang macam mana. Tapi sekarang terbalik maksudnya. Dia masih sibuk tentang luar, lupa tentang dalam. Sedangkan Allah kata wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu sendiri maka mengapa kamu tidak melihatnya. Surah Az-Zariyat ayat 21. Jadi kenapa tak tengok balik pada diri kita? Sebab itu jemaah sekalian, bila kita kadang melalui masalah kan, tengok posture badan kita, muka kita ni, dia akan auto respon kan. Orang yang ada masalah lah, sedih ke apa, dia akan tunduk wajah ni kan. Sebenarnya bukan tengok perut dia pun. Melantai. Ni. Bagi isyarat. Tapi jangan tunggu sedih macam itu. Kita kena sentiasa perhatikan diri. Kerana dari dalam ini memandu keluar sana. Bukan dari luar sana memandu ke dalam sini je mas. Walaupun boleh juga kesan luar masuk ke dalam. Tapi biasanya kalau luar dah boleh masuk ke dalam, dalam ada sistem yang dah rosak. Macam badan kita, antibody kita. Kalau kita mudah kena penyakit, keliling kita ni banyak penyakit sebenarnya. Belum, jangan tunggu penyakit, memang banyak. Kalau tarik nafas sakit, jenuh memang penyakit subuh kamu ni. Doktor kata, saya ni tak boleh tarik nafas, sedut dia habis bateri masuk. Sistem dalam kita masalah, walaupun di luar itu ada masalah. Nah, jadi kita kena lihat pada dalam diri kita, yang mana sebagaimana kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu mengatakan bahawa jasad yang kecil ini ada alam yang besar. Allah pun menyatakan dalam surah Az-Zariyat ayat 21, dan pada dirimu mengapa kamu tidak melihat. Apa yang nak dilihat? Maka di sini pertama kita akan lihat kenapa kena lihat pada diri. Kerana mengenali diri atau melihat pada diri, mengenali diri atau melihat pada diri adalah sangat dituntut dalam Islam. Ia dianjurkan supaya kita sebagai manusia mempunyai hala tuju hidup yang lebih jelas setelah mengenali diri.
Tujuan kita nak menghadiri ini, kita agar dapat tujuan hidup yang jelas. Macam tadilah tamsilan kenderaan tadi. Kita tak tahu perhentian kita walaupun kita tahu nak pergi mana, tapi kalau kita tahu kita ni kita kondisi macam mana, maka jelas kita nak pergi mana-mana. Tapi kalau kereta kita tak tahu kondisi dia, kita tahu lah boleh jalan jauh, tidak tahu macam mana keadaan dia, maka kita pun tak jelas nak bawa ni sampai ke tak kita ni bang, tahu lah. Kalau berhenti tengah jalan, berhentilah kita kata. Tapi kalau bang, macam mana kita? Jangan akak pun kata ke mana? Apa Gunung Fujirama? Sampai. Jangan main-main katanya. Cakap saja mana kamu nak pergi? Kali pun isteri Utopia, kali pun isteri kata, apa main-main Utopia Fujirama? Saya nak ke syurga Firdausi. Okey, kenderaan ini akan menjadi saksi di hadapan Allah. Abang bawa kamu ke sana dan ke sini kerana untuk memenuhi tanggungjawab. Cakap macam gitu. Barulah ke syurga begini. Ini tak sampai orang kata, bawa tidur je tahu. Geram tu. Belum sampai mana-mana dah tidur. Tak ke mana-mana pergi. Diri ini sama upama kenderaan. Dan dalil dalam surah Az-Zariyat ayat 21 dengan surah Al-Alaq ayat 2, khalaqal insana min 'alaq. Dalil untuk melihat diri. Baik. Sebab tu dalam pengajian ni juga teman sekalian, saya namakan kita punya tajuk besar ni hakikat kehidupan, tapi gerak kerja kita projek lebuh raya ke syurga. Ni setiap orang ni ada kerja untuk menyiapkan lebuh raya masing-masing. Lebuh raya ke syurga itu mesti disiapkan sebelum kita mati. Sebab apa? Sebab lebuh raya itu perumpamaan seperti jalan. Kalau tak ada lebuh raya, macam nak jalan? Tak sampai kita ke destinasi. Sekarang ni lebuh raya dah macam-macam ada kan. Mak dah pernah pergi tak dekat mengalir ke suka ulangan. Tu pergi duka. Suka duka. Mula-mula ke duka dulu. Dah jenuh, sedih-sedih, suka. Saya kalau pergi ceramah belah-belah Hampang sana, adalah dash. Naik dash dulu. Allah rahmat betul. Ini orang setiap kali saya bawa tu, ya Allah, kalau orang yang buat jalan ni dia buat untuk betul-betul kerana Allah, ya Allah, pahala besar dia menghubungkan, memudahkan orang nak pergi kuliah, pergi macam-macam aktiviti lah kan. Dash, keluar kat duka, kemudian suka. Memang suka sungguh lah. 3 tingkat, 1, 2, 3 tingkat lebuh raya tu. Ya Allah, gayat kita. Masa tak tahu apa tingkat. Lebuh raya tu 3 tingkat, tapi 1 tingkat tu rasa dekat 20 tingkat bangunan lebih rasa. Lebih tinggi, ya Allah. Tapi seronok lah kita. Kita boleh rasa environment baru. Tu lebuh raya tu kena siap mas kita. Ilmu mengenai diri ini adalah ilmu untuk membongkar segala kelebihan yang telah Allah sediakan dan tidak lupa juga untuk memuhasabah segala keburukan yang telah ada dalam diri kita. Tujuan kita belajar dan masuk dalam perbahasan hakikat kehidupan ni, diri ada 2 matlamat kita. Yang pertama, kita nak kenal kelebihan yang ada dalam diri kita. Yang kedua, dalam kelebihan ada kekurangan. Dua-dua ni pasangan yang akan duduk sekali dalam diri kita. Dalam diri ni ada baik buruk Ustaz. Ya, ada dua-dua Allah buat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan keburukan dan kebaikan dalam diri Allah. Bagi dua-dua sekali. Dan beruntunglah mereka yang menyucikan, merugilah mereka yang mengotori. Baik. Itu misi, bukan nak menghadiri ini sampai kita sampai tak nampak ada tuju terus. Ada juga yang ngaji itu mengenai diri langsung tak kenal diri. Langsung dah hilang tujuan. Hati-hati. Hati-hati. Sedangkan kita nak mengenal diri ini sehingga kita jelas tujuan kita. Kemudian segala keburukan, kebaikan yang telah ada dalam diri, maka dengan mengetahui kekurangan dan kelebihan diri, apa kita akan dapat? Dia akan membimbing kita ke arah hakikat kehidupan yang membentuk tauhid di dalam diri dengan meyakini segala qada dan qadar yang telah ditentukan oleh pencipta manusia yang Allah.
Nah, itu tujuan. Dia akan membawa kepada tauhid dan rukun iman. Bila kita tengok di kita ni, ada kejadian yang Allah jadikan dalam dua, baik dan buruk. Sebagai contoh dalam surah Asy-Syams 7 hingga 9. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dia jiwa-jiwa dan zat yang menyempurnakannya, lalu dia memberitahu kepada jiwa jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Sesungguhnya telah berjaya orang yang mensucikan jiwa itu dari dosa-dosa. Jadi kesimpulan kita boleh buat pada malam ni sama sikit, ilmu mengenal diri juga ada satu kaedah untuk manusia merapatkan diri kepada Allah SWT. Tujuan kita nak kenal diri kita tak ada lain nak merapatkan diri kepada Allah SWT, kerana matlamat untuk mengenali segala potensi atau kelebihan dan kekurangan diri adalah untuk menyedari bahawa manusia hakikatnya tiada daya, tiada kuasa. Semuanya datang daripada Allah SWT dan akhirnya membawa kepada mengembalikan diri kepada yang hak, yakni kepada Allah. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Dan menyemaikan dalam diri rasa tenang dan bahagia untuk memikul segala tanggungjawab sebagai hamba Allah. Berbalik kepada kita bincang mukadimah tadi, hidup yang berhadapan dengan ketidakpastian. Namun bila kita dapat kefahaman yang benar tentang agama dan kehidupan, maka dapatlah kita bekalan yang dinamakan ketenangan, lalu mampulah Allah berikan kekuatan untuk memikul segala tanggungjawab. Daripada perbincangan ini, dia akan timbul satu sifat yang dipanggil apa? Yang dipanggil sakinah, mutmainnah. Nah, tak nak memang kita kena ada sifat ni jemaah sekalian. Sebab keliling kita ni tanggungjawab segala keadaan hidup dunia yang menyebabkan kita boleh jadi resah gelisah. Ajilah, tergesa-gesa. Jadi bila kita faham, kita akan mampu menghadapi dan kita ada pergaduhan. Sebenarnya kalau bahasa mudah ni, kalau kita mudahkan perbincangan, kita tak nak bergaduh hidup itu je. Tak nak bergaduh bukan sebab dah puas bergaduh. Kena faham. Ada orang dah tak nak saya bergaduh, dah puas dah saya bergaduh. Itu tak cik lah. Dia tak nak bergaduh ni sebab dia dah rasa ketenangan. Tapi nak sampai kepada itu, dia kena ada satu didikan yang jelas dan tegas. Kerana nak membersihkan daripada kekotoran, bila sebut tentang pembersihan, tak ada istilah dipanggil dengan kelembutan. Ada orang cuci lantai sambil duduk joget, ada cuci. Itu bukan cuci, itu menari dia panggil. Kalau nak cuci, kita akan nampak, ya Allah, dia punya sentai. Silat hari bulan, dia pakai mesia tu. Terus. Begitulah diri kita ini. Bila kita belajar nanti, nampak keburukan tu. Bukan nak suruh dia tengok dia biar je. Suruh apa tu? Nampak? Mensucikan. Cuci ni bukan dengan, ni kenapa ni? Nak cuci lah baju. Memang tak dia. Memang gosok, ngaji dia gosok. Ni nak jadi baik lah, memang gosok. Memang tak jadi baik lah, jadi lembik. Dia nak baik ni, cuba tengok bagaimana Nabi SAW dididik oleh Allah. Perjalanan 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah. Tengok Allah buat macam mana. Ya Rab. Sehingga dapat gelaran Rasul Ulul Azmi. Ingatkan dah selesai dah 13 tahun dekat Makkah. 10 tahun pula, berperang pula. Rupanya perjalanan itu adalah perjalanan yang membentuk kesempurnaan. Itulah insan kamil. Kita tak nak ambil jalan mudah, nak dapat orang yang lembut, nak dapat orang yang cakap slow-slow, bisik-bisik kat telinga. Nak mendidik ni bukan bisik-bisik lah. Sini yang abang nak cakap, mari telinga kamu, jadilah baik. Boleh baik? Ni orang perempuan boleh tak? Ni ke anak-anak buat, jangan tanya ke isteri. Tunggu cakap kat anak-anak. Ada kita panggil, ni mak nak cakap ni. Bisik kat telinga ni, mak nak cakap sikit ya. Jadilah baik. Buat cara Yusuf Tayyub. Jadi baik. Gila katanya. Kamu kalau tak balik pukul sekian-sekian, kamu siap. Kamu pilih nak getah pahit ke nak apa? Allah katanya.
Kamu jangan main-main, jangan macam-macam. Nampak macam kasar tak? Kasar ni perkataan walaupun cakap lembut tapi kasar. Tu ada. Ni tegas. Dan nak bezakan kasar dengan tegas, ketegasan dia akan membuat kepada pembentukan akhlak yang baik. Tegas. Nampak? Tadi tu Ustaz dengar. Tapi bagus. Sebab mereka bersama-sama duduk dalam majlis. Cuma kalau nak borak slow down sikit dia. Sebab apa? Sebab takut imbang Ustaz mengganggu kamu borak kat belakang. Sebab Ustaz pakai mikrofon. Kan? Faham tak saya cakap ni? Faham kan? Ustaz risau Ustaz mengganggu perbincangan kat belakang. Ustaz pakai mikrofon. Tapi ni budak-budak okey lagi. Saya dalam kuliah ada beberapa tempat kat sini lah. Kita bercakap, dia bercakap. Kita bercakap, dia bercakap. Bukan budak, bapak budak. Sampai jemaah toleh-toleh dia tak pandang saya dah. Macam gitu dah. Lain sekali saya terpaksa cakap, Ji, minta maaf Ji. Saya ni tak nak mengganggu Haji bawa belakang. Sebab saya terpaksa kena cakap kuat, saya pakai mikrofon. Nanti kan bila saya kuat suara, Haji terganggu. Faham tak maksudnya? Itu dipanggil kias. Itu namanya sound makan dalam. Diam terus tapi tak bangun. Dia dengar, Alhamdulillah selamat. Kita dah risau nak tegur orang di depan ni. Tapi tak boleh nak buat bincang. Kita cakap, dia cakap. Kita cakap, dia cakap. Makin rancak nampak dia. Dua tempat. Tapi Alhamdulillah lepas pada tu elok. Dan lepas kuliah yang lain dia ada lagi lega saya. Agak ni ya tak ya juga dah. Sekarang aku cakap, Ustaz pakai mikrofon berlawan cakap mengaku kan. Dia pula kita cakap mikrofon, dia makin kuat bercakap. Memanglah makin kuat sebab kita pakai mikrofon. Kelakar pun ada kadang kan. Geram pun ada, dua-dua sekali ada lah. Ni macam ada adik kita tak apalah. Masih boleh dimaafkan lah. Tapi jangan diamalkan je. Ya. Kan? Di mana ketua kumpulan? Di mana ketua kumpulan? Ni macam ada ketua kumpulan. Lah badan cakap banyak. Janganlah buat briefing dulu sekarang ni. Kejap lagi kita buat briefing. Baik, wallahualam. Jemaah sekalian, kita berhenti dekat sebagai sikap segala tanggungjawab tadi. Mengenai diri ini. Saya kira bila kita kaji tentang kehidupan, banyak sebenarnya masalah kita sebenarnya. Masalah utamanya nak berhadapan dengan masalah. Masalah yang di luar belum selesai. Tapi yang paling penting, cara kita nak hadapi masalah tu selesai ni. Kadang-kadang bila kita tak selesai menghadapi masalah, dua kali masalah. Macam contoh ada satu kenyataan, kelakar tergelak ada baca, dia tulis gini. Berdebat dengan orang yang bodoh, dia tulis bodoh, saya ambil perkataan dia. Hanya akan membuatkan, berdebat dengan orang yang bodoh, hanya akan membuatkan orang bodoh menjadi dua. Faham tak maksud dia? Saya pun baca. Dua bodoh kan. Berdebat dengan orang bodoh, hanya akan membuatkan orang bodoh menjadi dua. Yang di debat pun sama, yang berdebat pun sama. Kelakar pun ada tak? Betul tak tu? Sebenarnya masalah tu tak selesai lagi. Tapi cara kita hadapi perkara yang kita hadapi, cara kita hadapi tu selesai. Tu kadang-kadang ramai kita terlepas pandang cara hadapi. Kita ingat boleh selesai dengan cara kodan kita. Tak boleh masalah. Apatah lagi kalau kita berurusan dengan Allah. Allah SWT ada KPI. Antara KPI ni sifat hamba ni kena ada dulu. Nak ada ni kita kena faham dalam perbahasan diri. Wallahualam. Itu saja, mohon ampun maaf daripada saya ada kekurangan, terkasar kata terkurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini insya-Allah sikit banyak memberikan kita kefahaman dalam kehidupan lalu, memberikan kita panduan yang lebih jelas untuk kita mengemudi kehidupan yang penuh dengan cabaran, apatah lagi di akhir zaman. Wallahu alam. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ditambah dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.